Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang Muhammad Nabil Bukhari Berusdi akan bentangkan bahagian pengenalan, iaitu unit ukuran adalah kuantiti piawan bagi ciri fizikal yang digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi suatu sifat antara peralatan yang disita oleh manusia, termasuk unit ukuran. Kebanyakan sistem berfungsi dengan menggunakan bahagian badan dan objek sekeliling sebagai alat pengukur. Untuk unit ukuran ialah kuantiti suatu sifat. Unit ukuran ada tiga, iaitu tradisional, imperial dan SI. Pada bahagian refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, berdasarkan pengalaman mengajar, mereka melaksanakan proses PDP bertajuk unit panjang. Pengkaji mendapati murid tahun 4 menghadapi kesukaran untuk menukarkan unit, terutamanya meter kepada kilometer. Seterusnya, murid darjah 4 mempunyai tahap pengetahuan yang agak sederhana dan tidak kebolehan menguasai pelajaran semasa dalam kelas. Setengah daripada mereka ni agak perlahan untuk memahami apa yang diajar oleh guru. Kesilapan murid dalam menggerakkan titik perpuluhan. Murid pada dasarnya tidak menukar unit apabila menyelesaikan proses menambah dua unit berbeza kepada tajuk panjang. Pada kajian literatur pula, artikel itu menerangkan konsep penukaran unit panjang daripada meter kepada kilometer serta kajian terdahulu tentang konsep ini. Setengah daripada mereka ini agak perlahan untuk memahami apa yang diajar oleh pengajar. Hapsit 2012 mengemukakan 5 masalah biasa yang dihadapi oleh murid semasa meneliti topik tertentu dalam bidang pengukuran asas. Kesilapan murid dalam menggerakkan titik perpuluhan. Murid pada mulanya tidak menukar unit apabila menyelesaikan dan menambahkan dua unit berbeza kepada tajuk panjang. Dalam bidang ukur panjang, terdapat banyak salah tanggap mengenai penukaran kilometer kepada meter, meter kepada sentimeter, milimeter. Ini kerana terdapat banyak unit dalam topik sehingga murid tidak dapat ingat formula unit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kawan saya. Nama saya Nur Janatul Huda binti Aziz. Kini saya akan menerangkan mengenai fokus kajian bagi kajian tindakan kami. Fokus kajian kami ini telah tertumpu kepada pelajar tahun 4 bagi mengkaji kemahiran mereka dalam topik penukaran unit panjang. Hal ini kerana masalah utama yang sering berlaku dalam kalangan pelajar ialah mereka mengambil waktu yang agak lama dalam menyelesaikan soalan penukaran unit panjang ini. Serta mereka cepat berasa bosan apabila berhadapan dengan soalan ini. Perkara ini terjadi disebabkan mereka tidak tahu untuk menggerakkan titik perpuluhan tu. Tak tahu nak gerak ke kiri ke ataupun ke kanan. Jadi mereka keliru. Terdapat dua kaedah bagi mengenal pasti masalah ini, iaitu berdasarkan pemeriksaan hasil kerja pelajar serta berdasarkan hasil ujian diagnostik. Kemahiran penukaran unit panjang sangat penting untuk dikuasai oleh pelajar bagi membantu murid menyelesaikan soalan penukaran unit panjang yang melibatkan 4 operasi asas. Jadi perkara ni sangat penting untuk dikuasai oleh pelajar. Oleh itu, satu pelaksanaan inovasi sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan ini, kami telah melaksanakan satu inovasi yang bernama kaedah lompatan katak sebagai pendekatan yang sesuai. Kini saya akan menerangkan mengenai objektif dan persoalan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kaedah lompatan katak terhadap penguasaan penukaran unit ukuran panjang dalam kalangan pelajar tahun 4 di Sekolah Kebahasaan Rendah Bangi. Terdapat dua objektif khusus yang telah kami nyatakan di dalam kajian tindakan ini. Yang pertama, untuk membantu meningkatkan tahap penguasaan murid tahun 4 dalam menukar unit ukuran panjang melalui kaedah lompatan katak. Yang kedua, untuk menarik minat murid tahun 4 dalam menyelesaikan soalan penukaran unit ukuran panjang melalui kaedah lompatan katak. Bagi persoalan kajian pula adalah, adakah penggunaan kaedah lompatan katak dapat membantu meningkatkan tahap penguasaan murid tahun 4 dalam menukar unit kecil kepada unit besar atau sebaliknya untuk ukuran panjang? Persoalan yang kedua, adakah murid tahun 4 berminat untuk menyelesaikan soalan penukaran unit ukuran panjang melalui kaedah lompatan katak? Okey, sekarang saya serahkan kepada kawan saya untuk seterusnya. Sasaran kajian.
Sebanyak 5 orang murid tahun 4 iaitu dari Sekolah Kemasan Bangi yang menghadapi masalah menukar unit ukuran dalam matematik. Oleh itu kami mengambil inisiatif dan memperkenalkan kaedah lompatan katak untuk menyelesaikan masalah murid tahun 4 ini. Okey, baiklah. Nama saya Muhammad Fahri bin Absidin. Saya akan menyambung tentang tinjauan awal kajian. Kami telah membuat 5 perkara penting ataupun aspek penting dalam membuat tinjauan awal ini. Yang pertama adalah reka bentuk kajian, yang kedua instrumen kajian, yang ketiga analisis kajian, yang keempat pengumpulan data kajian, yang kelima dapatan tinjauan awal. Reka bentuk kajian. Kami telah memilih salah satu reka bentuk kajian yang digunakan oleh Chemist dan McTaggart bagi menjayakan kajian tindakan ini. Okey, model atau reka bentuk ini diperkenalkan pada tahun 1988 dan mempunyai kitaran proses secara berterusan yang bermula dengan perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Seperti mana yang ada dalam gambar ini menunjukkan bahawa model yang digunakan oleh Chemist dan McTaggart di mana ia bermula daripada atas iaitu perancangan sehinggalah ke bahagian bawah iaitu refleksi. Instrumen kajian. Kami telah menjalankan instrumen kajian sebanyak 4 instrumen. Yang pertama, ujian pra. Yang kedua, ujian pos. Yang kelima, pemerhatian. Yang keempat, temu bual. Bagi ujian pra ini, dilakukan secara awal di mana ingin mengetahui data ataupun tahap pengetahuan murid tentang pertukaran unit sebelum intervensi ini dilakukan. Okey, yang kedua pula ujian pos. Ujian pos ini dilakukan selepas intervensi dijalankan bagi melihat bagaimana tahap prestasi ataupun tahap penguasaan mereka tentang pertukaran unit ini dengan melakukan intervensi ini. Okey, yang ketiga pula adalah pemerhatian. Guru-guru ini akan melihat adakah murid-murid ini minat ataupun adakah murid-murid tidak faham tentang intervensi ini dijalankan ketika dalam kelas bagi mendapat ataupun bagi mengatasi masalah ini. Okey, yang keempat pula adalah temu bual. Okey, temu bual ini adalah dijalankan secara langsung dan hanya mengambil masa singkat saja untuk menemu bual murid-murid yang tidak faham tentang pertukaran unit dengan melakukan intervensi ini. Analisis kajian. Okey, pada bahagian ini kami akan menggunakan model yang seperti mana kami bincangkan pada awal iaitu Chemist dan McTaggart sebagai analisis kami dalam melakukan kajian tindakan ini. Okey, merancang. Okey, pada fasa pertama iaitu perancangan, kami telah memilih ataupun membuat strategi di mana multimedia sebagai satu kaedah untuk menjalankan aktiviti ini. Pada fasa ini juga kami mementingkan bahawa instrumen yang dilakukan iaitu ujian pra, ujian pos dan pemerhatian digunakan seawal-awal kerana untuk melihat persepsi pelajar ini mengenai pertukaran unit ini. Okey, yang ketiga pula kami juga mempertontonkan kepada anak murid kami dengan menanyakan video tentang pertukaran unit ataupun dengan menggunakan kaedah lompatan katak ini. Okey, seperti mana dalam gambar ini menunjukkan kotak-kotak macam mana katak, bukan katak lah, macam mana nombor-nombor ini ingin bertukar unit dari satu unit ke unit ke lain dengan menggunakan kotak sahaja. Okey, bertindak. Pada peringkat ini kami telah memilih atau melakukan aktiviti ini kepada kumpulan sasaran sahaja. Kami juga akan mendedahkan atau menayangkan video tentang pertukaran unit ini terlebih dahulu sebelum melakukan katak lompatan katak ini. Pada peringkat ini juga kami akan menyuruh ataupun mengajar mereka dan menyuruh mereka untuk menghafal tentang formula khas di mana merangkumi meter, milimeter, kilometer dan sentimeter. Okey, pada peringkat ini kami akan membuat ujian pos bagi melihat tahap penguasaan mereka setelah melakukan aktiviti ini ataupun telah melakukan intervensi ini. Berikut adalah kami punya rubrik mengenai tahap penguasaan murid-murid ini sebelum kami ingin mengelaskan mereka mendapatkan markah berapa. Okey, pada fasa ini kami akan melihat bagaimana perkembangan murid-murid ini ketika intervensi katak, lompatan katak ataupun pertukaran unit dengan menggunakan intervensi ini untuk melihat adakah murid-murid ini berjaya melakukan pertukaran unit dengan menggunakan kaedah ini. Okey, kami juga melihat bahawa setiap murid ini melakukan intervensi ini bergantung kepada tahap penguasaan mereka yang telah kami jalankan untuk mengukur dengan menggunakan ujian pos dan ujian pra di mana mempunyai 5 skor, 5, 4, 3, 2 dan 1 yang bermula daripada tiada kesalahan sehinggalah mempunyai banyak kesalahan. Okey, pada peringkat merefleks ataupun fasa merefleks ini, kami akan membuat analisis refleksi di mana mementingkan kelebihan dan kelemahan apa yang kami dapat daripada intervensi ini dijalankan supaya kami dapat boleh memikirkan secara kritikal di masa akan datang untuk mencapai signifikan dengan objektif kajian.
Okey, kami juga akan membuat penambahbaikan sekiranya masalah ataupun gangguan tentang intervensi ini tidak dapat membuat para murid ini faham tentang intervensi. So, kami akan membuatkan lebih lagi apa yang kami lakukan di masa akan datang untuk menambah baik ataupun merepair masalah ini. Okey, secara keseluruhan refleks kami mengatakan bahawa menggunakan reka bentuk KMC Mac3 adalah sesuai untuk menjalankan kajian tindakan ini yang kerana mempunyai kitaran atau proses yang teratur ataupun berterusan bagi memudahkan kami menjalankan intervensi ini. Pengumpulan data kajian. Okay, kajian ini akan melibatkan seramai 5 orang murid tahun 4 bagi menguji pengetahuan tentang penukaran unit ukuran panjang. Okay, murid akan diarahkan untuk mengisi jawapan di kotak yang disediakan. Dan setelah proses menjawab selesai, kertas jawapan akan dikutip dan dinilai oleh pentafsir. Dapatan tinjauan awal. Sebanyak 5 orang murid tahun 4 di Sekolah Kebahasaan Bangi yang terpilih dalam menjadi sampel kajian pada kali ini. Ujian pra akan dilaksanakan bagi mendapatkan data tentang pengetahuan murid tahun 4 tentang penukaran unit panjang. Berdasarkan dapatan ujian, markah daripada setiap murid akan dinilai dan direkodkan. Okey, seterusnya ini adalah data dapatan tinjauan awal. Okey, seperti yang kita dapat lihat, berdasarkan dapatan yang diperolehi, terdapat 5 orang murid yang menjawab ujian pra dalam penukaran unit ukuran panjang. Tapi sebagaimana kita dapat lihat, tiada seorang pun yang mencatatkan markah yang cemerlang. Dalam 5 orang murid ini, hanya 3 mendapat grade D dan 2 orang mendapat grade E. Apa yang dapat kita simpulkan? 5 orang murid ini mempunyai masalah dalam penukaran unit panjang. Okey, seterusnya pada bahagian intervensi kajian. Okey, intervensi dalam unit ukuran panjang terdapat 4 langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati, merefleksi. Okey, kajian ini diambil berdasarkan daripada model KMSIS dan Mac3 yang digunakan untuk membuat kajian tindakan dan untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti dan terbaiklah. Okey, seterusnya pada bahagian idea awal mengenal pasti masalah. Murid mengalami masalah dan membuat penukaran unit panjang. Okey, seterusnya subjek kajian murid tahun 4 melalui penilaian hasil kerja mereka lah. Okey, manakala ujian diagnostik diberi kepada murid tahun 4 bagi memilih dan mengenal pasti peserta kajian. Okey, dengan ini seramai 5 orang peserta kajian telah dipilih. Pengkaji telah menjalankan ujian dan mengumpulkan maklumat mengenai tahap penguasaan peserta kajian dalam penukaran unit ukuran panjang. Okey, pada bahagian intervensi unit ukuran panjang terdapat empat langkah lah. First, merancang. Perancangan dibuat dan tindakan dilaksanakan dengan memberikan intervensi terhadap isu unit penukaran ukuran panjang. Okey, seterusnya step bertindak. Terdapat 3 cara ialah pengajaran khusus tentang lompat katak, wall pagar sesat, kuis matematik. Okey, seterusnya step memerhati. Pemerhatian dilakukan bagi melihat perubahan berlaku dan penambahbaikan dibuat untuk menilai semula serta refleksi adakah intervensi dilakukan boleh menyelesaikan masalah yang ada. Okey, seterusnya merefleks. Kelebihan menggunakan pengajaran khusus tentang lompat katak dan kekurangan pendekatan wall pagar sesat dan kuis matematik. Okey, sebelum ni saya ada beritahulah pasal pendekatan yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian pengukuran unit panjang itu 3. Dia ada 3. Okey, first lompat katak, wall pagar sesat dan kuis matematik. Okey, daripada 3 ni terhasilnya satu penyelesaian itu menggunakan kaedah lompat katak. Okey, lompat katak ni menggunakan teknik yang dapat membantu murid tahun 4 untuk menyelesaikan masalah berkaitan penukaran unit panjang. Okey, kaedah ini diubah sesuai daripada kaedah kotak oleh Zakwan Zainal pada tahun 2013. Okey, seterusnya pengkaji menamakan metod ini sebagai lompat katak bagi memudahkan murid mengingat akroristik katak kepada kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Okey, seterusnya akroristik yang dipilih mempunyai 11 patah perkataan yang menerangkan mengenai maksud unit dan simbol bagi penukaran unit. Okey, seterusnya bahagian kotak lompat
Katak juga boleh bertambah jika angka kilometer lebih daripada satu nilai tempat. 7 kotak lompatan mewakili nisbah 1321 bagi menunjukkan titik perpuluhan di antara setiap unit. Okey, yang bawah ni adalah contoh sampel lah yang hasilnya gambar keseluruhan untuk lompat katak lah. Okey, di bahagian ini pula ialah kita akan melaksanakan aktiviti 1 iaitu pengajaran khusus tentang lompat katak. Okey, first kita akan mulakan dari segi pelaksanaan. Pelaksanaan ialah first kaedah ini sebagai lompat katak. Kedua, murid diberikan penekanan tentang cara menghafal akronim unit, simbol serta melukis kotak lompatan dengan tepat. Okey. Seterusnya, kemudian murid diberikan latihan untuk membuat lompat katak ini secara berterusan. Okey, next. Para murid juga perlu melukis 7 kotak lompat serta menulis unit simbol berdasarkan akronistik kotak tersebut. Okey, seterusnya murid perlu memasukkan nilai dan unit yang perlu ditukar ke dalam kotak lompat bagi memudahkan murid mendapatkan jawapan. Okey, seterusnya kita ke bahagian pemerhatian. Okey, murid mula mempamerkan reaksi positif apabila mereka sudah berjaya menguasai konsep pertukaran unit panjang yang sebelum ni mereka menganggap benda itu susah. Okey, murid mengulang menyebut ayat akronistik katak secara perseorangan atau berkumpulan. Okey, seterusnya mereka membuat satu langkah. Seterusnya murid akan membuat 1 hingga langkah 5. Pengkaji mengajar mereka cara membuat dan membina kotak lompat yang jelas. Okey, seterusnya murid akan sangat tertarik dan berminat untuk menggunakan teknik lompat katak dan cuba berulang kali supaya dapat mahir dan membuat kotak lompat katak dengan tepat dalam masa kurang daripada 3 minit. Okay, next. Okay, bahagian ini kita akan menerangkan bahagian refleksi lah. Murid boleh membuat kotak lompat dengan betul. Murid bukan sahaja pandai membina kotak lompat tetapi mereka juga tahu cara menggunakannya. Okay, seterusnya murid akan lebih nampak berkeyakinan, bersemangat untuk mempelajari topik penukaran unit ukuran panjang. Okey, para murid juga perlu melukis 7 kotak lompatan secara menulis unit dan simbol berdasarkan akronistik kotak katak tersebut. Okey, seterusnya murid perlu memasukkan nilai dan unit yang perlu ditukar ke dalam kotak lompat bagi memudahkan murid mendapatkan jawapan. Okey, saja. Yang seterusnya, pelaksanaan aktiviti yang kedua iaitu permainan word wall, yang di mana kami semua telah menerangkan tentang perincian permainan ini kepada pelajar di dalam makmal komputer di sekolah. Pada peringkat ini, pelajar akan belajar dengan lebih mendalam lagi tentang penukaran unit panjang menggunakan kaedah lompatan katak melalui permainan ini. Di dalam permainan ini terdapat 2 kitaran, iaitu 1 kitaran untuk soalan yang mudah ataupun asas, satu lagi soalan yang lebih mencabar. Permainan ini mampu merangsang minat pelajar serta ia sesuatu yang menyeronokkan. Visual dan audio juga mampu meningkatkan pengalaman belajar sambil bermain. Pada masa yang sama juga, ia mampu memupuk minat pelajar untuk terus belajar matematik melalui teknologi maklumat. Ia juga mampu meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar. Latih tumbuh yang berulang kali juga mampu membuatkan pelajar tahu menggunakan kotak lompatan katak dengan betul serta membuatkan mereka lebih mahir menjawab soalan penukaran unit panjang melibatkan 4 operasi asas. Melalui pemerhatian, kami dapati pelajar berasa teruja khususnya apabila berhadapan dengan komputer. Kami juga dapati bahawa pelajar sambil membuat kotak lompatan katak, mereka boleh mengingati semula akronistik katak bagi pelajar yang susah untuk menghafal. Apabila mereka buat berulang kali, mereka boleh mengingati akronistik katak tersebut.
Mereka juga berasa tertarik menggunakan kaedah ini apabila menjawab soalan penukaran unit panjang, terutamanya apabila kami menawarkan ganjaran atau hadiah kepada pelajar yang boleh menjawab soalan penukaran unit panjang menggunakan kaedah lompatan kata dengan betul dan cepat. Berdasarkan refleksi, kami memerhati bahawa pelajar begitu seronok walaupun terpaksa berkongsi komputer disebabkan komputer terhad. Mereka begitu semangat apabila ditawarkan ganjaran. Mereka berlomba-lomba untuk menjawab soalan penukaran unit panjang ini dengan menggunakan kaedah terbaru ini. Mereka juga begitu yakin bahawa mereka boleh menjawab dengan betul dan tepat. Kami rasa bersyukur kerana pencapaian pelajar tentang penukaran unit panjang ini semakin meningkat. Akhir sekali, pelaksanaan aktiviti yang ketiga iaitu pertandingan kuis matematik yang di mana pelajar akan diagihkan kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi marker dan papan putih yang disediakan secara individu. Peluang pertama akan diberi kepada 5 orang pelajar yang dibimbing. Jika 5 orang pelajar ni dia tidak tahu menjawab ataupun sukar untuk menjawab soalan tersebut, rakan sepasukan yang lain boleh membantu mereka. Kami telah menyediakan 30 soalan yang melibatkan 4 operasi asas bagi soalan penukaran unit panjang. Hadiah akan diberikan kepada 3 orang pelajar yang boleh menjawab soalan dengan tepat dan cepat. Jika pertandingan ini kerap berlangsung ataupun kerap diadakan di dalam kelas, ia boleh menyebabkan pelajar semakin mahir tentang penukaran unit panjang menggunakan kaedah lompatan kata ini. Hasilnya, pelajar boleh menjawab soalan ini dengan cepat dan tepat. Melalui aktiviti ini juga ia boleh mewujudkan suasana yang harmoni di antara guru dan pelajar dan juga boleh mewujudkan persaingan yang sihat di antara pelajar. Berdasarkan pemerhatian kami melihat pelajar begitu gembira dan tekun dalam menguasai penukaran unit panjang ini dengan menggunakan kaedah terbaru ini. Kami dapati juga kebanyakan pelajar boleh membina kotak lompatan ini dengan cepat dan tepat dalam masa 1 hingga 3 minit berbanding dengan kaedah yang lama. Untuk refleksi, kami berasa gembira kerana pelajar boleh membina kotak lompatan kata ini dalam masa 1 hingga 3 minit dalam masa yang singkat sahaja. Pelajar bukan sahaja tahu membina kotak lompatan, tapi tahu cara menggunakannya untuk menjawab soalan penyelesaian masalah penukaran unit panjang juga. Kami berasa berpuas hati kerana pelajar boleh menguasai penukaran unit panjang ini serta mereka lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan ini pada masa akan datang. Bagi mengukur tahap penguasaan murid, kami menjalankan 2 ujian. Yang pertama, ujian pra dilakukan sebelum intervensi dan yang kedua, ujian pos dilaksanakan selepas kaedah lompatan kata diperkenalkan. Merujuk jadual dan graf perbandingan keputusan ujian, kami dapat melihat peningkatan markah dan perkembangan tahap penguasaan murid dalam menyelesaikan masalah unit ukuran panjang. Sebelum intervensi, tiada seorang pun murid dalam kalangan peserta kajian yang mendapat markah penuh, yang mana 3 orang murid tergolong dalam kategori lemah, manakala 2 lagi berada pada tahap sangat lemah. Namun begitu, selepas kaedah lompatan kata diperkenalkan, kelima-lima orang murid mendapat markah penuh dalam ujian pos. Peningkatan yang paling pesat dapat dilihat melalui keputusan murid 4 yang mana markah murid 4 melonjak naik sebanyak 67% dan diikuti oleh murid 3 sebanyak 65%. Baki 3 orang murid lain juga menunjukkan peningkatan yang amat baik. Secara keseluruhannya, lonjakan markah yang diperoleh kelima-lima orang murid jelas menunjukkan kaedah lompatan kata berhasil membantu meningkatkan tahap penguasaan murid tahun 4 dalam menukar unit ukuran panjang. Ini bertepatan dengan objektif kajian yang kami tetapkan. Seterusnya, kami membuat pemerhatian untuk mengenal pasti perubahan perilaku murid tahun 4 sebelum dan selepas intervensi. Berdasarkan rekod pemerhatian, sebelum intervensi, kelima-lima orang murid bersikap pasif, ragu-ragu dan mengambil waktu yang agak lama untuk menyelesaikan soalan. Namun begitu, selepas kaedah lompatan kata diperkenalkan, kelima-lima orang murid bersikap aktif dan berkeyakinan sewaktu mengerjakan soalan. Mereka juga dapat menjawab soalan dengan tepat dan hanya mengambil waktu yang singkat bagi menyempurnakan soalan-soalan yang diberikan. Secara keseluruhannya, perubahan perilaku kelima-lima orang murid tersebut menunjukkan kaedah lompatan kata yang diperkenalkan dapat menarik minat mereka
sekaligus meminimumkan penggunaan masa murid dalam menyelesaikan soalan penukaran unit ukuran panjang. Kemudian, kami juga menggunakan instrumen temu bual bagi mengukur objektif kajian yang kedua ini. Berdasarkan rumusan hasil temu bual bersama kelima-lima orang murid, kami mendapati bahawa mereka tidak menyukai topik unit ukuran panjang dan mengalami kesukaran untuk menyelesaikan soalan berkaitan topik ini pada peringkat awal. Namun begitu, setelah kaedah lompatan katak diperkenalkan, mereka berhasil menguasai kemahiran menukar unit ukuran panjang. Kaedah lompatan katak menyebabkan mereka berasa lebih yakin untuk memindahkan titik perpuluhan dengan tepat. Mereka juga mengakui bahawa kaedah ini dapat menjimatkan masa dalam menyelesaikan soalan. Pada akhir temu bual, murid mengatakan bahawa mereka menyukai dan tertarik dengan kaedah lompatan katak. Secara keseluruhannya, objektif kajian ini dapat dicapai yang mana kini murid kelihatan lebih berminat untuk menyelesaikan soalan penukaran unit ukuran panjang melalui kaedah lompatan katak. Okey, saya akan menyambung tentang catagan. Okey, kami telah mengemukakan bukti kami berdasarkan catatan kami di mana kami melakukan sepanjang 3 tempoh iaitu 3 bulan bermula dari September, Oktober dan November. Kami juga merancang pelbagai aktiviti mingguan supaya kami ingin mencapai bahawa setiap aktiviti ini dapat dijalankan dengan teratur dan lebih lancar dengan berpandukan catagan ini. Okey, bagi melakukan aktiviti ini kami juga telah membuat anggaran perbelanjaan di mana kami telah membuat beli ataupun menggunakan 2 jenis bahan iaitu yang pertama kertas A4 iaitu satu bandel berharga RM15 dan yang kedua pula bahan photostat untuk mencukupkan 5 orang sahaja dengan harga RM5. Jadi jumlah keseluruhannya adalah RM20 yang tidak lebih dan tidak kurang dari bajet kami untuk melakukan intervensi ini. Assalamualaikum adik-adik. Jom kita belajar mengenai langkah pelaksanaan kaedah lompatan katak. Let's go. Langkah 1. Lukiskan kotak lompatan katak dengan menggunakan nisbah 1, 3, 2, 1. Bermula dari kiri ke kanan. Langkah kedua. Tuliskan unit dan simbol di bawah berdasarkan akronim dalam air, darab atas, banyak berudu, bahagi bawah, katak makin, kilometer, membesar, meter, cepat melompat, sentimeter, melawan musuh, milimeter. Langkah ketiga. Masukkan nilai dan unit yang perlu ditukar berdasarkan soalan ke dalam kotak lompatan katak. Contoh soalan, tukarkan 2.7 km pada unit meter. Tuliskan 2.7 km dalam kotak lompatan. Langkah keempat, tuliskan sifar sampai ke bahagian unit yang ingin ditukar. Contoh soalan, tuliskan sifar sehingga habis unit meter. Langkah kelima, keluarkan jawapan dari kotak lompatan. Contoh soalan, jawapan bagi soalan 2.7 km kepada meter dibaca dari kanan ke kiri, iaitu 2,700 meter. Well done, you passed. Baiklah, secara keseluruhannya, kajian tindakan ini memberi manfaat kepada murid-murid dan juga kepada kami selaku pengkaji dan guru. Binaan kotak lompatan katak ternyata berhasil membantu murid menukar unit ukuran panjang dengan tepat. Murid tidak lagi keliru untuk memindahkan titik perpuluhan. Kaedah ini juga menjimatkan masa murid dalam menyelesaikan soalan penukaran unit ukuran panjang. Pelaksanaan aktiviti-aktiviti menggunakan teknologi digital semasa PDP menjadikan murid lebih berminat untuk belajar. Kesan jangka panjangnya, murid akan kekal fokus dan berminat dengan mata pelajaran matematik. Amalan pengajaran guru juga dapat ditambah baik melalui penggunaan kaedah lompatan katak. Penggunaan kaedah ini dapat menjimatkan masa PDPC kerana murid boleh menyelesaikan soalan penukaran unit ukuran panjang dengan lebih cepat walaupun mempunyai bilangan soalan yang banyak. Melalui kajian ini, kami juga dapat meningkatkan pengetahuan melalui jurnal dan kajian-kajian lepas. Selain itu, kajian tindakan ini menunjukkan kesan bahawa pentingnya intervensi dalam pendidikan terutama PDPC. Kesimpulannya, dalam abad ke-21 ini, pembelajaran pada peringkat ini menekankan pembelajaran aspek kendiri.
Kaedah lompatan kata yang diperkenalkan bertepatan dengan saranan kerajaan yang menggalakkan pembelajaran akses ke diri. Justru, demi meningkatkan mutu kajian tindakan ini, kaedah lompatan kata perlu diperkembangkan pada masa akan datang. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.